Okey, so sekarang kita nak tengok cara pengiraan empirical formula dan molecular formula menggunakan combustion data. Okey, kita tengok contoh dalam soalan PSPM 2015-2016. Dia cakap, compound Q contain, ada elemen carbon, hydrogen dan nitrogen. So, combustion of 0.250 gram Q menghasilkan 0.344 gram air H2O dan juga 0.558 gram carbon dioxide. Okey, ada dua sahaja produk yang terhasil. Okey, so sekarang ni dia suruh kita cari empirical formula of Q. Okey, so untuk memudahkan awak untuk memahami soalan ni, kita boleh tulis dia punya equation. So dia cakap dalam soalan tadi, Q buat pembakaran. Pembakaran mesti react dengan O2 lah. Pembakaran kan memerlukan oksigen. So plus O2, so dalam soalan dia bagi produce H2O dengan carbon dioxide. Tulis dia punya data. Okey, Q tadi 0.250 gram. And then H2O 0.344 gram dan CO2 0.558 gram. Okey, itu untuk membantu kita untuk lebih memahami. Okey, lepas tu kita nak cari empirical formula. Kalau kita buat table elemen ni lah. Okey, tapi untuk buat table elemen, tengok soalan tadi dia kata ada contain carbon, hydrogen dan nitrogen Q tu. So, elemen kita pun ada 3. So, carbon, hydrogen dan juga nitrogen. Okey, so sekarang ni kita nak cari mass carbon daripada carbon dioxide. Sebab dalam Q, kita tak boleh nak cari mass carbon. So, kita cari mass carbon dalam carbon dioxide. So, mass hydrogen kita cari dalam H2O. So, kalau mass nitrogen, okey, kita ambil nilai Q tolak dengan mass hydrogen dan carbon. Okey, macam mana kita nak buat pengiraan dia? Okey, so sekarang ni daripada equation tadi yang awak dah letak data, ni table elemen dia, kita nak cari mass carbon dalam 0.558 gram carbon dioxide. Okey, kita nak cari mass carbon yang ni. Okey, so yang ni kita nak cari. Okey, yang kita tahu, 1 mol carbon, dia punya berat dia 12 gram. Okey, yang ni boleh refer table of relative atomic mass tu. Okey, ya, elemen yang diberi, semuanya elemen untuk 1 mol. So, nilai 1 carbon, mol carbon adalah 12 gram. Okey, kalau 1 mol carbon dioxide, berat dia sebanyak 44 gram. Okey, macam mana boleh 44 gram? Okey, kita tengok relative atomic mass table tu. C 12, O 1O 16, kita ada 2O kat sini. So, hasil tambah akan menghasilkan 44 gram untuk 1 mol carbon dioxide. Okey, so sekarang ni kita buat perkadaran. Dalam 44 gram carbon dioxide mempunyai, dia punya arrow tu 3 ya, mempunyai 12 gram carbon. Okey, sebab kita tahu dalam carbon dioxide ada 1 mol carbon dan 2 mol oksigen. Tapi kita nak fokuskan untuk carbon sahaja. So, dalam carbon dioxide ada 1 mol carbon. 1 mol carbon berat dia 12 gram. So, perkadaran dia akan jadi macam ni lah. 44 gram carbon dioxide mempunyai 12 gram. Ada 12 gram carbon. Okey, dia punya perkadaran kena 3 line tu ya. Okey, tapi kita bukan nak cari dalam 44 gram carbon dioxide. Kita nak cari mass carbon dalam 0.058 gram of carbon dioxide. Okey, jadi berapa mass carbon dalam 0.0558 gram carbon dioxide? So, cara pengiraan dia, okey, ke sini awak bahagi, ke sana awak darab. So, dia akan jadi 0.0558 gram carbon dioxide. Okey, bahagi dengan atas tu 44 gram carbon dioxide. So, gram dioxide kita boleh cancel lah. Okey, that's why kita bahagi bawah dengan atas. Dan kita darab dengan sebelah sana, darab dengan 12 gram carbon. So, inilah dia kita punya unit mass carbon yang kita nak cari. So, bila awak buat pengiraan, awak akan dapat jawapan dia sebanyak 0.1522 gram carbon. So, yang ni awak isilah masuk kat sini. Okey, masuk dekat carbon 0.1522 gram carbon. Okey, seterusnya kita nak cari pula mass of hydrogen gas. Kita cari dalam
0.344 gram H2O. Okey, macam tadi juga kita buat perkadaran. 1 mol H, okey, dia seberat 1 gram. Okey, rujuk relative atomic mass table. Kalau dalam 1 mol H2O, okey, kalau mol H2O berat dia sebanyak 18 gram. Okey, macam mana 18? Okey, daripada mass hidrogen 1 ada 2, so 2 tambah dengan oksigen 16, so jadilah 18 gram untuk 1 mol H2O. Okey, yang kita tahu dalam 18 gram H2O ada sebanyak 2 gram hidrogen. Okey, mana ni? Okey, dalam 8 gram H2O ada 2 mol H2. 1 mol 1 gram. So kalau dah 2 mol 2 gram. Okey, tapi kita nak cari mass hidrogen dalam 0.344. Okey, jadi 0.344 kita nak cari. Jadi macam mana nak buat pengiraan? Macam tadi, bawah bahagi atas, and then sebelah sana kita darab perkadaran dia. 3 ya. Okay. So dia akan jadi 0.344 gram H2O bahagi dengan 18 gram H2O. Kita cancel yang ni. Darab dengan 2 gram hidrogen. Okay, ini unit yang kita nak. So awak akan dapat jawapan dia 0.03822 gram of hydrogen. So inilah mass hydrogen dalam 0.344 gram H2O. So yang ni awak masuk pula kat sini. Okey, habis tu nitrogen nak cari macam mana? Okey, so kita nak cari nitrogen pula. Okey, tadi kita dah isi karbon 0.1552, H 0.03822. Dia punya mass dia. Jadi kalau kita nak cari mass nitrogen, okey, kita tahu tadi dalam Q dia ada elemen C, H dengan N. Karbon dengan hidrogen kita dah cari melalui H2O dan karbon dioksida. Bermaksud N masih ada dalam Q. Jadi berat Q adalah sebanyak 0.250 gram. Jadi kita tolaklah dengan berat karbon kat sini dengan hidrogen dekat sini. So awak akan dapat dia punya nilai dia adalah 0.0596. So isilah masuk dalam table elemen kita. Okey. So sekarang ni proceed macam biasa nak cari mol. So mol kita ambil mass yang kita ada atas ni divide by molar mass, rujuk relative atomic mass table. Dapat nilai dia. Hidrogen pun sama, bahagi 1. Okey, nitrogen bahagi dengan 14. Nilai atas ni awak akan dapatlah bilangan mol. So smallest ratio macam mana nak buat? Kita akan bahagi dengan mol yang paling kecil. So mol yang paling kecil adalah 0.0426. So bahagilah. So awak akan dapat karbon sebanyak 3, hidrogen sebanyak 9 dan nitrogen sebanyak 1. Jadi okey, jadi empirical formula akan jadi C3H9N1. Okey, so seterusnya soalan dia nak molar mass of Q if molecular formula is the same as the empirical formula. So cara dia, kita just kira kita ada C3H9N. So 3 darab 12 karbon, and then H1 darab 9, N1 darab 14 molar mass dia. Dapatlah jawapan 59 gram per mol. Okey, selamat mencuba.